Okey, Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih kerana masih lagi bersama-sama saya di dalam program YouTube channel Sembang-Sembang bersama Abang Mi. Okey, hari ini saya nak berkongsi sedikit sebanyak mengenai satu produk daripada Blackmagic Design, iaitu switcher Atom Mini Pro. Untuk anda yang baru mengikuti channel saya, YouTube channel Sembang-Sembang bersama Abang Mi, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Jadi, aktifkan selah anda. Okey, terima kasih kerana masih setia bersama saya. Hari ini saya nak share pasal switcher Atom Mini Pro keluaran Blackmagic Design. Okey, kenapa saya gunakan switcher ni? Okey, sebelum ni saya ada sedikit masalah untuk nak menghasilkan video-video YouTube saya. Jadi dulu sebelum saya menggunakan switcher ni, saya terpaksa menggunakan satu ataupun dua kamera serentak. Jadi saya akan spend masa yang lebih lama dekat editing, sebab saya kena mergekan audio, saya kena mergekan video kamera 1, video kamera 2, kemudian untuk nak edit apa semua, dia mengambil masa yang lama sangat. Seperti mana yang kawan-kawan lain tahu, actually saya host untuk dua channel YouTube. Satunya is channel saya sendiri, Sembang-Sembang bersama Abang Mi, dan satu lagi saya host bersama kawan saya Reza Hassan di dalam channel Scuba Diving Malaysia. Jadi bezanya di antara dua channel ni, channel SDM ataupun Scuba Diving Malaysia ni, approach kami berbeza. SDM ni dia mempunyai nilai estetik, yang mana editing yang tuan-tuan tengok yang cantik-cantik itu, dibuat oleh Reza yang edit. Jadi the way dia edit tu sangat teliti. Tapi untuk nak menghasilkan satu video tu, Reza mengambil masa yang sangat lama. Dia masuk macam-macam efek, macam-macam tu, grafik dia pun lawa, sound effect dia pun lawa, everything is lawa. The only problem is saya memang selalu bergaduh dengan dia sebab dia ambil masa yang terlalu lama sangat. Okey, macam saya lebih concern pasal konten. Jadi saya tidak mempunyai kepakaran macam Reza. Reza boleh spend masa lama untuk nak buat editing, dan editing dia cantik. Saya tak boleh, saya tak sabar. Jadi saya lebih kepada nak menghasilkan sesuatu konten tu supaya saya boleh cakap apa benda yang saya nak tanpa perlu saya buat editing. Jadi saya nak konten saya tu berharga, dan saya tak nak gara-gara saya ada kelemahan dekat editing tu, dia akan drag saya daripada mengeluarkan konten-konten yang saya suka, kan. Jadi apa yang saya buat, saya purchase switcher ni. Jadi switcher ni membantu saya. Jadi saya, selepas saya menggunakan switcher ni, saya boleh mengurangkan masa editing saya, which is actually benda ni dia run terus, dan saya terus store di dalam saya punya what we call it ni, dalam saya punya hard disk. Okay, this is saya punya setup. This is Atom Mini Pro. Kemudian this is saya punya notebook, dan dekat situ is saya punya monitor untuk saya nak display, nak tengok. Actually monitor saya ni pun saya boleh record, dan dekat sana is saya punya kamera 1, dan dekat yang tempat yang tuan-tuan tengok sekarang, this is kamera 2, dan dekat atas tu tuan-tuan boleh nampak is a multi view. Dekat multi view tu kita boleh nampak kamera 1, kamera 2, kamera 3, dan apa yang ada dalam apa yang ada dalam saya punya komputer saya. Okey, dekat sini saya boleh gabungkan kamera 1 dan kamera 2. Jadi tuan-tuan boleh tengok
dekat dalam saya punya ni, dekat saya punya skrin sekarang ni. Skrin sekarang ni is a kamera 2. Okey, yang dekat atas ni, atas ni is saya punya kamera nombor 1. Saya boleh tunjukkan serentak. Dan saya boleh juga tukar straight away, saya nak cakap macam ni. Jadi saya ada kelebihan untuk nak menukar. Saya boleh tukar daripada kamera 1, kamera 2 dan saya boleh tukar ke kamera 4. Kamera 4 is a kamera yang apa nama ni, actually it's not kamera. Actually is apa yang ada di dalam saya punya skrin, dia akan keluar dekat dalam saya punya streaming. Jadi dia punya kelebihan dia, kalau saya ada PowerPoint presentation, jadi waktu semasa saya nak buat streaming, saya nak mengajar ke apa ke, saya boleh share whatever yang ada dalam skrin, saya boleh stream sekali. Okey, apa yang saya nak tuan-tuan tengok dekat sini is dekat saya punya hardware ni, kita tengok apa yang features yang ada dekat dalam ni. So apa yang saya buat, saya akan zoom sikit, saya akan zoom ke bawah. Right, saya akan zoom sikit supaya tuan-tuan boleh nampak. Saya zoom lagi rapat lagi. Saya zoom lagi rapat. Okey, kita tengok apa ada dekat sini. Okey, this is saya punya Atom Mini Pro. Okey, actually Atom Mini Pro ni dia ada 4 jenis. Satu is the simplest, is kita panggil Atom Mini, yang tu yang paling simple. Kalau nak beli, mungkin you boleh beli dalam harga dalam 1,500 macam tu. Kemudian yang kedua is Atom Mini Pro. This is Atom Mini Pro. Atom Mini Pro ni dia ada sedikit beza. Kalau Atom Mini dia tak ada butang di sebelah sini. Atom Mini Pro dia ada butang dekat sini. This is Atom Mini Pro. Kemudian lepas tu atas sikit daripada Atom Mini Pro, lepas saya beli benda ni, kemudian beberapa bulan lepas tu dia ada keluar Atom Mini Pro ISO. Actually is isolated. Dia ada special features yang saya tak bincangkan dalam ni. Kemudian lepas tu dia ada keluar lagi yang advance daripada Atom Mini Pro ni. We call it Atom Mini Pro Extreme. So apa yang membezakan Extreme ni? Extreme ni dia ada 8 channel untuk kamera nak masuk. Okey, kita tengok balik dekat Atom Mini Pro yang saya guna ni, apa yang beza dia. Actually saya tak perlu pun sampai 8 biji kamera. Most of the time, kadang-kadang saya pakai 2 saja biji kamera, ataupun paling maksimum saya pakai 3. Satu, kadang-kadang satu kamera satu pandang saya dekat sini. Kemudian lepas tu saya ada satu kamera pandang dari tepi, mungkin saya ada satu lagi kamera pandang daripada atas. Dan yang keempat is saya punya apa yang ada dalam saya punya skrin ni lah. Okey. Jadi dekat sini kalau tuan-tuan tengok, this is saya punya kamera, kamera input, kamera 1, kamera 2, kamera 3, kamera 4. Saya boleh select mana-mana kamera. Kemudian dekat belakang ni, kalau kita tuan-tuan tengok dalam ni, dia ada this is saya punya audio, this is HDMI kamera 1, kamera 2, kamera 3, kamera 4. This is HDMI untuk output, untuk keluar ke skrin saya yang besar tadi tu. Kemudian this is untuk saya nak record ke dalam saya punya, this is saya punya SSD. Sekarang ni semua benda ni direkod dalam saya punya SSD. Kemudian this is butang, kalau dekat sini butang untuk saya nak stream. Kalau tuan-tuan nampak dekat sini, this is dia tulis on air, okey. Kejap lagi kita akan tengok apa butang-butang ni semua. Okey. Jadi jadi kalau saya nak tengok apa yang ada dalam saya punya skrin, apa yang saya buat, saya tekan butang 4. Okey, saya dapat saya punya skrin. Okey. Kalau saya nak tengok diri saya balik, saya tengok dekat kamera 1. Okey. Selain daripada tu, kalau you tengok dekat sini, dekat atas ni, saya ada setting lagi ni. Saya zoomkan sikit supaya tuan-tuan boleh nampak lebih jelas. Sekejap, saya zoomkan sikit. Saya zoomkan lagi.
Okey, kita tengok dekat bahagian audio. Okey, dekat audio ni dia ada dua mic, mic 1 dan mic 2. Okey, saya boleh switch on dan saya boleh switch off untuk apa ni, kalau katalah saya switch off, nanti audio saya tak ada lah kan. This is kalau saya pakai apa ni, yang nombor 2 punya mic. Okey, kemudian saya boleh control audio dia dekat sini. This is the way how I control, sama ada I nak bagi tambah ataupun I nak I nak turunkan. So same thing goes here. Dan satu lagi dekat sini, okey, dekat sini kalau you tengok dekat kamera 1, setiap kamera 1, kamera 2, kamera 3 dia ada dia punya sendiri kan. Dia ada AFZ, AFV kan. This is reset, on off, kemudian untuk nak control dia punya power, dia punya volume dia punya sound dia punya level dia, kan. Jadi kalau you tengok dekat sini semua ada, sini semua ada, alright. Okey, V ni apa? Okey, AFB ni bermaksud kan, sekejap saya kasih ni sikit, saya kasih ni sikit bagi saya. Okey, AFV ni maksud dia audio follow video. Jadi kalau saya tekan kalau saya ada audio daripada kamera 1, dia akan follow kan. Kalau saya masuk 2, dia akan follow kamera 2. Kalau 3, dia follow kamera 3 lah. Okey, kemudian lepas tu kita tengok yang this is butang untuk kalau saya nak on dia punya audio, saya nak ambil audio daripada kamera 1, saya on kan lah. Kalau saya nak off kan dia. Jadi sekarang ni apa yang saya buat, kalau you perasan dekat sini, semua kamera ni semua saya buat off. Jadi saya tak nak pick up mana-mana audio daripada sini. Okey, misal kata saya nak main saya nak mainkan video. Katakan video yang ada lagu ataupun ada muzik. Jadi apa yang saya buat, dekat kamera 4 ni saya tekan butang on. Jadi bila saya tekan butang on, maknanya lagu tu nanti tuan-tuan boleh dengar. Maknanya saya boleh masukkan sekali lagu daripada saya punya MacBook. Okey, ini saya boleh off balik. Itu sedikit sebanyak features macam mana saya nak control saya punya saya punya ni kamera-kamera. Okey, kita tengok sedikit apa yang ada di sebelah kanan dia pula. Okey, alright. Dekat sini dia ada butang still dengan black. Okey, kalau saya ada image yang saya nak masukkan, kalau saya tekan butang still ni kan, dia akan masuk gambar apa yang saya masukkan dalam ni. Kalau saya tekan butang black, dia akan, skrin saya akan jadi gelap terus. Okey, kenapa ada butang black tu? Kadang-kadang waktu kita buat streaming ni dah adalah orang kacau, ada kucing melompat ke, ataupun tengah-tengah bangun tengok alamak pakai kain pelikat, jadi kita nak cover benda tu, so kita tekan butang black, langsung tuan-tuan pun tak nampak apa saya buat. So yang tu sikit sebanyak kenapa ada butang still dengan butang black. Okey, itu nampak this is butang still, this is butang black. Macam mana cara nak pakai dia. Okey, kemudian dekat atas ni dia ada picture and picture. Kalau misal kata saya nak masukkan muka saya dekat sini, tuan-tuan tengok saya punya kamera 2 tapi muka saya bercakap tak nampak. Jadi kalau nak tengok, saya boleh tekan butang on yang mana muka saya keluar dekat di sebelah kanan, dan saya boleh tukar dia punya posisi ni. Kalau saya nak tukar, saya nak letak di sebelah kiri, saya boleh letak di sebelah kiri. Kalau saya nak letak dekat bawah, dia ada dekat bawah, ataupun bawah kanan. Saya suka bubuh dekat kanan atas, so saya biarkan dia berada di kanan atas. Kalau saya nak switch off, saya boleh switch off dia. Okey. Okey, kita tengok apa yang ada dekat sebelah dia lagi pula. Okey, dekat sebelah ni lagi saya zoom sikit. Okey, kita tengok apa yang ada dekat sini. Pertama, dekat sini dia ada cut dengan auto. Okey, cut ni maksud dia kalau saya nak tukar, dia boleh tukar sekejap kan. Katalah saya nak pergi dekat contoh dia, saya nak pergi dekat kamera, saya nak pergi yang dekat kamera 4, saya tekan 4,
Dia terus masuk. Kamera satu, masuk satu. Okey, itu dia punya kalau saya pakai cut. Tapi kalau saya pakai auto, auto ni dia ada transition. Okey, transition ni kalau saya nak ubah ke kamera nombor 1, you tengok dia punya transition dia. Dia ada transition. Kalau nak pergi ke 4, dia ada transition. Kalau balik kamera 2, itu maksud dia ada transition. Dan transition ni saya boleh setkan masa. Either saya nak, kalau tuan-tuan tengok dekat sini, dia ada 0.5 second, 1 second, 1.5 ataupun 2 second. Kalau saya nak transition ni slow, kalau saya bubuh 2, you tengoklah kalau I tukar lambat, dia apa ni kan. Kalau saya nak balik kamera 2, dia lambat. Itu kalau saya pakai 2. Kalau saya pakai 0.5, dia cepat sikit kan. Itu cara saya nak pakai transition. Saya nak set dia punya duration dia. Dan dekat sini actually saya boleh setkan dia punya efek, apa yang saya nak efek transition tu. Katalah saya nak transition macam ni, saya nak pakai transition ni. So kalau saya tukar, tengok, dia macam tu. Kalau saya tukar transition lain, let's say saya pakai yang ni, saya tengok tukar, dia boleh tukar-tukar. So saya lebih suka pakai mix. Saya biarkan dia dekat mix. Okey. Kemudian dekat atas ni, dia ada satu butang dekat atas ni, is a key. Dia ada on dengan off. Ini kalau I pakai green screen, so I boleh adjust straight away dekat sini. Tapi oleh kerana I tak pakai, so tak adalah. Okey, kemudian dekat sini pula, kalau kita tengok dekat sini, okey, Blackmagic ni untuk this is special. Untuk apa nama ni orang panggil, untuk mini Atom Mini Pro. Okay, Atom Mini Pro kita boleh record. Bila saya tekan butang record ni, dia akan record apa yang ada dalam saya punya program saya. Okay, saya boleh record dan saya boleh stop. Okay. Kemudian kalau saya nak buat streaming, saya boleh tekan butang on air. Saya tekan saja butang on air ni, dia akan straight away stream dekat saya punya YouTube secara live. Tapi saya tak nak, saya biarkan dia off. This is rakaman, which is lepas rakaman ni, apa yang saya buat is saya edit, saya masukkan lagu apa semua, kemudian lepas tu baru saya masuk ke YouTube. Jadi kerja saya lebih mudah. Okey, kita tengok dekat sini pula, apa maksud dekat sini. This is multi-view, this is program. Kemudian saya boleh tengok apa dekat kamera 1, kamera 2, kamera 3, kamera 4 dekat saya punya screen. Okey, screen ni, tunggu sekejap, saya tunjukkan screen mana. Okey, dekat sini saya ada, dekat atas ni saya ada screen. Okey, jadi kita tengok dekat screen ni. Okey, alright. Okey, dekat screen ni kita tengok apa yang ada dekat screen ni. Okey, kalau tuan-tuan tengok dekat saya punya screen ni, dalam screen ni dia akan tunjukkan semua apa yang ada dekat saya punya dekat saya punya komputer saya. Okey. Jadi tuan-tuan boleh tengok kan? Dekat sini saya punya kamera nombor 1, kan? Kemudian sebelah tu is kamera nombor 2, kamera nombor 3 saya tak isi, dia jadi kosong. Kamera nombor 4 is saya punya apa yang ada dekat saya punya monitor. Okey, di sebelah atas kiri tu, dia ada butang preview, yang di sebelah kanan is butang program. Apa yang tuan-tuan akan nampak dalam saya punya screen, apa yang dirakam lah. Okey, kemudian dalam ni, di sebelah bawah sekali, bawah kiri itu saya punya saya punya media player, gambar yang saya pakai. Kemudian di sebelah kanan dia tu, kalau saya tengah buat streaming, dia akan bagi information dekat situ. Dan sekarang ni saya tengah buat recording, dia bagi tahu saya dah minit yang ke berapa saya buat recording. Dan di sebelah kanan bawah sekali is saya punya audio. Alright, itu saya punya ni lah, saya punya setup tu. Okay, saya buat setup saya simple saja. Saya gunakan satu lampu, kan? Satu lampu besar. Actually saya ada reflektor di sebelah sana, dan tuan-tuan boleh nampak itu is saya punya kamera nombor 1,
Kan? This is saya punya monitor yang boleh rakam lah. This is saya punya SSD yang tengah merakam kita punya siaran kita ni. Okey, itu basically bagaimana sistem ni berfungsi. Okey,